Apa? Dapat. Puan Nurul. Lagi 2 minit kita live Sorry, 3 minit. Tapi saya dah mutekan Puan Nurul dengan Mira punya mic. Nanti minta tolong buka balik semula lah. Dia boleh control. Alright. Sementara ni dekat Facebook. Dekat situ ada untuk nanti live. kat Facebook live, okey. Sambil-sambil ni boleh tak PUJB sharekan video? Sementara nak waiting for people coming, boleh? Sebenarnya bila live baru orang boleh nampak. Okey, maknanya bila bila buka nanti awak bagi tahu kita share dulu video. 2 minit lagi Puan, 2 minit lagi. SME Corp Johor. Kak, Cak ke ni kamera ni bawa ke sini sebab saya akan tengok skrin juga. Sebab Puan nampak macam ke tepi. Sebab ini dah tengah-tengah je. Kejap dia orang set up kamera ni. Lagipun sis pemandu, sis nak nampak sisi sahaja. Cantik, nampak orang. Okey kot. Mesti mata saya akan ke skrin lah kan sebab saya akan tengok skrin. Mana sini? Ni background original ke ni? Tak. Tak original. Google Office sangat background tu, okey? Tiba. Yang link Facebook tu mana? Diorang nak? Mana kembali dekat sini? Share dekat grup Aku tak tutup mic tau. Tak, aku tak tutup mic. So nanti Daus buka kat sana. Puan? Yes. Ready lagi seminit, okay? Saya nak cakap untuk intro. Right. Video kita. Ya. 5 minit. Okey. Dah 3 minit tu. Assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat datang ke sesi Pocket Talk SME Corp Malaysia pada pagi ini. Bagi yang tengah mengikuti live hari ini, mungkin sedia maklum mengenai PUJB atau Perbadanan Usahawan Johor dan ingin tahu lebih lanjut apakah peranan dan bantuan yang diberikan. Dengan ini, saya perkenalkan bersama dengan kita pada pagi ini Puan Nurul Hayat binti Abdul Jalal, Pengurus Pembangunan Usahawan PUJB yang akan berkongsi ilmu dengan kita berkenaan peranan PUJB dan bantuan kerajaan negeri kepada PKS Negeri Johor. Dengan ini, dipersilakan Puan.
Amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semua kepada para usahawan yang saya hormati. Alhamdulillah berjumpa kita pada pagi ini dalam sesi Pocket Talk sempena Minggu PKS 2021. Saya cukup suka sangat dengan moto dia, mula berdikit azam langit. Okay, very interesting punya moto. Jadi tahniah SME Corp sebab memang setiap tahun saya faham dan maklum program SME Week ni setiap tahun diadakan dalam antara bulan Jun hingga bulan Julai. Jadi kebiasaannya kalau dulu masa kita buat physical event, PUJB biasanya bersama-sama dengan SME Corp dalam penganjuran Minggu PKS peringkat Malaysia. Jadi Alhamdulillah pagi ini saya Nurul Hayat binti Haji Abdul Jalal dari Perbadanan Usahawan Johor atau PUJB diberi peluang untuk memberikan sedikit taklimat berkaitan apa peranan PUJB dan bantuan Kerajaan Negeri Johor untuk pembangunan PKS. Jadi sebolehnya tuan-tuan dan puan saya faham pagi-pagi ni sambil mungkin ada di antara tuan-tuan yang tengah kita sekarang kena multitasking kan, sambil buat kerja mungkin boleh dengar live talk atau pocket talk pada pagi ini. Saya cuba bawakan dengan pendekatan yang agak santai sebab kita tak naklah stres-stres pagi ni dengan slide saya cuba sebolehnya berada dalam keadaan santai. Okey, jadi kepada para pendengar atau para usahawan yang mungkin tak pernah maklum berkaitan dengan PUJB, kami merupakan PUJB ni Perbadanan Usahawan Johor Sdn Bhd. Okay, kami merupakan anak syarikat kepada Permodalan Darul Takzim atau PDT dan juga merupakan anak syarikat lah di bawah Kerajaan Negeri Johor. Jadi kami ni adalah sebagai pelaksana program bagi Kerajaan Negeri Johor. Mungkin sama-sama itu Cik Amira, mungkin saya dah boleh share slide ke untuk pagi ni? Ya? Okey. Cik Amira boleh tak update kat saya berapa setakat ni viewer atau para pendengar yang ada untuk taklimat pagi ni? Ya puan. Kita tengok live sekarang ni ada dalam 5 orang puan. Alright, okey, tak apa, tak ada masalah. Okey, macam ni Cik Amira. Kejap lagi mungkin ramai. Okey, tapi sebelum tu saya nak minta izin dengan pihak SME Corp. Taklimat PUJB ni adalah sangat ringkas. Kami share program-program sedia ada. Kalau boleh, kalau kita berkesempatan lepas taklimat ni mungkin saya nak buat sesi networking lah dengan usahawan yang ada dalam live kita pada hari ni. Boleh Puan Amira? Boleh puan, tak ada masalah. Saya akan bacakan soalan dan bagi dekat puannya. Okey, harap-harap dah nampak slide okey? Ada nampak. Alright, sekarang okay. 7 orang lah yang tengok kita. Alright, okey, tak apa. So untuk Perbadanan Usahawan Negeri Johor, macam saya maklum tadi, kami merupakan anak syarikat kepada Permodalan Darul Takzim, iaitu di bawah anak syarikat Kerajaan Negeri Johor juga. Jadi peranan utama PUJB, kami berperanan sebagai pelaksana program keusahawanan negeri Johor. Jadi kalau kata mungkin ada pendengar luar daripada Johor, okey, kebiasaannya lain-lain negeri program pembangunan usahawan adalah terletak di bawah unit perancang ekonomi negeri masing-masing. Tapi di Johor ni specialnya kami melaksanakan program-program keusahawanan untuk usahawan negeri Johor di bawah mandat kerajaan negeri. Jadi itulah merupakan peranan dan tugas utama bagi PUJB. Selain daripada itu, orang kata bila kita dah mula melaksanakan program-program yang disusun dan dirancang untuk PKS,
So secara tak langsung PUJB juga sebagai pusat sehenti usahawan ataupun boleh dikatakan sebagai rujukan utama untuk usahawan Johor. Okey. Sebab kat situ kami berperanan sebagai Sekretariat Majlis Pembangunan Usahawan Negeri Johor, di mana PUJB menyelaras atau memantau kesemua program di bawah agensi-agensi yang berkaitan dengan pembangunan usahawan. Okey, nanti saya akan sharekan dengan lebih jelas peranan Sekretariat Majlis Pembangunan Usahawan Negeri Johor atau MPUNJ. Selain daripada itu, PUJB turut menguruskan ruang perniagaan atau lot-lot komersial dan juga kompleks perkara peluang, okey, bagi usahawan untuk disewakan dengan insya-Allah dengan kadar yang mampu milik. So lebih kurang dalam 200 lot-lot komersial yang kita ada. Jadi secara ringkasnya tuan-tuan dan puan-puan, Perbadanan Usahawan Johor Sdn Bhd, nama pun Sdn Bhd, kita pun ada PNL kita sendiri. Jadi kami pun sebenarnya usahawan, tapi spesialnya kami adalah milik syarikat kerajaan negeri Johor. Jadi kita cuba sedaya upaya dari segi kita cuba nak bagi manfaat melalui program-program yang kita laksanakan kepada usahawan-usahawan di Johor ni. Okay, next. Jadi macam saya cakap tadi lah, Sekretariat PUJB sebagai Sekretariat Majlis Pembangunan Usahawan Negeri Johor. Okay. So, satu MPUNJ ni adalah spesialnya kerana dia merupakan satu platform di mana kalau tuan-tuan boleh lihat dekat skrin sekarang ni, kita ada lebih kurang 52 agensi yang bersama-sama dalam pembangunan usahawan negeri Johor. Okay? MPUNJ ni atau Majlis Pembangunan Usahawan Negeri Johor dianggotai oleh 14 kementerian dan 38 agensi keusahawanan. So, daripada platform ni, kami bersidang atau bersama-sama dalam 4 kali setahun selain daripada perjumpaan yang lain-lain. Okey, 4 kali setahun secara rasminya kita akan bersidang. And then setiap agensi ni akan share atau maklum program-program yang terkini terkait rapat dengan pembangunan usahawan. Jadi dekat situ PUJB, kami sebagai Sekretariat MPUNJ, kita akan insya-Allah kita akan mengenal pasti semua program atau produk yang berkaitan dengan semua peringkat PKS yang ada. Okey, semua peringkat PKS ni maksud saya daripada mikro, kecil dan juga sederhana. Okey, mungkin selama ni tuan-tuan dan puan-puan biasa dengar SME Corp, of course mungkin Tekun, Mara, Jabatan Pertanian. Sebenarnya ada banyak lagi, ada lebih 50 agensi yang bersama-sama membantu dalam pembangunan usahawan khususnya dalam negeri Johor. Jadi sekiranya saya nak mengaitkan tadi, sekiranya selain daripada pelaksanaan program yang PUJB laksanakan, PUJB sebagai pusat sehenti usahawan tu, sekiranya kami bertindak sebagai pemudah cara lah. Contoh, ada usahawan dia nak rujuk kepada PUJB, ada berkaitan dengan masalah pembiayaan. Saya boleh katakan almost 80% yang datang atau minta khidmat nasihat dengan PUJB, almost 80% akan bertanya berkaitan dengan pembiayaan. Jadi PUJB macam ibarat macam klinik lah. Okay? Usahawan datang tanya, and then kita akan buat diagnosis ataupun kita akan ambil tahu latar belakang sikit, and then we will channel you to the right agency. Okay? Rather than usahawan pergi pejabat A, kena tenang pejabat B, pergi pejabat B, tenang pejabat C. So bila usahawan ni dirujuk balik dengan PUJB, kami sedaya upaya cuba mempermudahkan. Sekiranya kalau ada di antara pertanyaan tu kami tak dapat bantu, kita cuba mudahkan, kita cuba salurkan kepada agensi-agensi yang berkaitan. Okay, so itu yang kata terkait rapat lah. Macam mana kami ada networking dengan agensi-agensi berkaitan adalah melalui platform MPUNJ ni, Majlis Pembangunan Usahawan Negeri Johor. Okay, seterusnya, okay.
Right. Dari segi ruang perniagaan atau lot-lot komersial, ini salah satu cara PUJB kami menjana pendapatan. Kami menyediakan ruang-ruang premis untuk disewa. Macam saya cakap tadi, kita ada lebih kurang dalam 253 unit lot-lot komersial dalam negeri Johor. So kalau ada di antara pendengar yang berminat nak cari premis yang bersesuaian, boleh hubungi pihak kami lah untuk mendapatkan pertanyaan lanjut. Okay. Jadi siapa klien PUJB? Mesti ramai tertanya-tanya. Dan selalunya kan kita selalu dengar lah dekat luar sana kan orang sebut IKS. Sebenarnya kita sama-sama lah sama-sama kita belajar dalam sesi ni. Sebenarnya IKS tu sebenarnya bahasa atau yang sepatutnya kita gunakan adalah PKS. Saya suka sangat share definisi PKS ni kepada semua. Setiap kali saya bagi taklimat kat mana-mana, saya mesti tekankan definisi PKS ni. Yang saya rasa pihak SME Corp sendiri maklum sebab ini bukan definisi PKS peringkat kebangsaan milik SME Corp Malaysia. Jadi definisi PKS ni tuan-tuan dan puan-puan, khususnya kepada mereka yang dah memulakan perniagaan, anda patut tahu di mana atau kita ni bawah kategori apa. So peringkat PKS ni ada 3. Mikro, kecil dan juga sederhana. So mikro ni PKS ni terbahagi kepada 2 lah, of course lah, dia buat satu pembuatan dan satu lagi perkhidmatan atau sektor lain. Jadi apabila mikro ni, definisi bagi mikro adalah jualan tahunan bernilai RM300,000 atau ke bawah dengan nilai pekerja sekurang-kurangnya 5 orang. So kalau kata tuan-tuan, contoh saya ni niaga nasi lemak depan rumah, pendapatan saya dalam dibuatlah kiraan kasar dia dalam lebih kurang dalam 10,000 lah setahun. So tuan-tuan, kalau 10,000 still jatuh bawah mikro. Sebab apa jua perniagaan yang mempunyai jualan 300,000 setahun atau mempunyai pekerja sekurang-kurangnya 5 orang adalah di bawah kategori mikro. Dan seterusnya lah. Kecil, jualan tahunan bagi pembuatan 300,000 hingga 15 juta, pekerja 5 hingga 75 orang. Manakala perkhidmatan atau sektor lain untuk kecil pula, jualan tahunan 300,000 hingga 3 juta setahun atau pekerja 5 hingga 30 orang. Dan akhir sekali peringkat PKS sederhana, pembuatan jualan adalah 15 juta hingga 50 juta atau pekerja 75 orang hingga 200 orang. Manakala untuk sektor perkhidmatan, bagi peringkat sederhana, jualan tahunan 3 juta hingga 20 juta atau pekerja dari 30 hingga 75 orang. So kategori PKS ni adalah PUJB punya pelanggan, dan saya percaya kebanyakan yang saya share tadi, agensi yang ada, lebih kurang dalam 50 agensi itu pun mostly customer atau pelanggan adalah di bawah kategori PKS. Jadi kalau kita sebagai usahawan, kita bila mungkinlah nak buat dah tiba masanya nak kena buat pembiayaan atau nak jual latihan, kalau tuan-tuan perasan, agensi dia akan share pinjaman micro financing. So sebenarnya itu jelas di bawah definisi mikro, jualan tahunan 300,000 ke bawah boleh apply pembiayaan tersebut. So macam tu jadi saya suka kalau tuan-tuan dan puan-puan selaku PKS tahu di mana kategori tuan-tuan, sebab setiap peringkat ni ada bantuan atau latihan yang diberikan oleh agensi-agensi yang ada banyak-banyak tu. Setiap agensi ni peranan dia berbeza-beza. Ada yang tackle untuk kecil, ada juga agensi yang tackle untuk sederhana, dan banyak sangat agensi yang tackle untuk bantu usahawan mikro. Termasuklah kami di PUJB, saya rasa pihak SME Corp pun sama dan lain-lain. Banyak sangat agensi yang boleh bantu mikro ni.
Alright, okay. So clear definisi PKS ni adalah asas utama dan ini adalah klien kami lah di peringkat PKS. Okay. Jadi taklimat pagi ni Pocket Talk daripada PUJB nak share sikit apa yang kami buat. Kami selaku pelaksana program pada Kerajaan Negeri Johor untuk pembangunan usahawan Johor. So pada tahun ni alhamdulillah kita ada merancang dan sebahagian kita sudah laksanakan. Kita ada 14 program utama. So dalam 14 program utama tu kita ada 77 mini program dan kita pecahkan lagi. Okey, ada 14 program untuk mikro. Okey, tadi jelas kan saya dah terangkan, maknanya 14 program tu memang khusus kita buat untuk usaha mikro dan 12 program untuk usahawan peringkat kecil, 7 program sederhana. Dan kita pecahkan lagi, dalam program tu ada 4 geran, ada 2 insentif, 1 geran padanan, 2 latihan, 5 padan perniagaan dan semua ni dalam banyak yang kita rancang ni termaktub dalam titik sentuh atau titik fokus belanjawan Negeri Johor pada 2021. Alright. Mungkin ada sedikit ringkasan lagi yang boleh saya share pada pagi ini. Okay. Ni kalau kita nak kategorikan ikut bantuan tuan-tuan dan puan-puan ada 4 geran. Saya tak nafikan lah, kebanyakan ni kalau datang atau rujuk dengan PUJB, perkara pertama macam saya cakap tadi, orang tanya pasal pembiayaan. Okay, pembiayaan tu soalan pertama, ada tak geran? Okay, geran ni mungkin saya boleh share sikit lah. Geran ada macam-macam jenis lah. Okay, geran dalam bentuk mesin dan peralatan, geran dalam bentuk bantuan tunai, geran dalam bentuk latihan atau geran dalam bentuk promosi program. Dia ada macam-macam jenis bentuk geran dan geran ni dia punya rule of thumb ni, maksudnya geran ni diberi secara percuma. Okey, secara percuma. Jadi walaupun diberi secara percuma, okey, kami pelaksana, saya rasa di luar sana pun agensi pelaksana walaupun diberi secara percuma, kami perlu mematuhi proses macam mana kita nak kriteria tu lengkap sebelum kita proses dan selepas tu apa impact yang dapat kepada usahawan. So benda-benda tu bukan orang kata semudah atau sewenang-wenangnya pihak kerajaan kita salurkan geran tu. Pasti ada KPI yang perlu dicapai bagi setiap agensi tu. Jadi untuk PUJB sendiri kita ada 4 geran iaitu geran orang lokal. Geran orang lokal ni memang antara yang disebut-sebut dah, orang kata hot item lah dekat PUJB ni. Untuk makluman kita dah masuk tahun keempat kita buat geran orang lokal ni. Geran orang lokal 3.0 masa awal tahun itu kita tak guna, pada 2018 kita tak guna perkataan geran orang lokal lah. Okey, jadi geran orang lokal ni geran berbentuk mesin kita, pemberian mesin dan peralatan sehingga RM10,000. Namun yang demikian, iklan, lepas ni saya akan share iklan atau program yang masih valid, yang masih dibuka. Saya tak dapat nak share lagi geran orang lokal sebab peruntukan memang dah habis, dah tutup. So kita tengah proses untuk buat pembayaran. So jangan putus asa, bagi semua usahawan boleh cuba pada masa akan datang, insyaAllah. Doakan balik kerajaan akan salurkan lagi untuk geran orang lokal ni. Kemudian kita ada misi jejak PKS. Okey, misi jejak PKS ni pun konsep dia memang kita buat turun padang, kita melawat usahawan. Sebelum melawat tu saya punya tim kita akan study dulu apa masalah yang dihadapi oleh usahawan ni, and then ada sedikit bantuan peralatan diberikan. Okey, itu untuk misi jejak PKS. And then program pembangunan ekonomi komuniti atau sekarang program pembangunan ekonomi setempat. Okey, yang ini ada buka, sedang buka permohonan untuk sesi kedua, and then kita ada promosi produk PKS. Kemudian lain-lain tu kita ada 2 insentif. Okey, insentif untuk Perkasa Johor IP dan juga insentif pembukaan akaun semasa. Saya akan terangkan dengan lebih jelas lepas ni. Kemudian ada satu program geran padanan. Kalau tuan-tuan nak maklum, program BIP, Bumi Putra Enhancement Entrepreneur Program di bawah SME Corp. So program ni lebih kurang sama.
Namun apa pun untuk promosi JIP ni kena tunggu kena tunggu daripada pihak kami lah keluarkan promosi. Okey. Seterusnya kita ada 2 latihan. Nampak macam sikit dengar 2 latihan ni, tapi sebenarnya ada banyak program kecil-kecil anak-anak untuk khusus-khusus atau latihan yang kita buat. Okey, dan kita juga merancang dan ada yang telah kita laksanakan untuk program padanan perniagaan lah. Ada berbagai jenis program padanan perniagaan. Okey. Jadi yang terkini saya boleh share dengan tuan-tuan perempuan semua. Okey, bantuan kepada koperasi, persatuan atau pertubuhan berdaftar. Okey, siri 2. Sebenarnya kita dah buka siri pertama pada awal Februari yang lepas. Alhamdulillah kita dah dapat kerajaan negeri telah luluskan sebanyak 18 buah program. 18 buah persatuan dah dapat geran ini. Kemudian ada baki sikit peruntukan, kita buka lagi untuk siri kedua. Jadi bantuan ni khusus untuk mana-mana koperasi, persatuan atau pertubuhan yang berdaftar di bawah ROS atau ROY. Jadi jangan lepaskan peluang bagi koperasi dan juga persatuan. Cuba mohon sebab program ni kita bantu untuk apa jua program yang koperasi atau persatuan laksanakan. Yang penting objektif dia memberi impact semula, memberi orang kata benefits kepada komuniti setempat. Okay, so jangan lepaskan peluang. Yang ini tarikh tutup kita buka 18 Jun, so tarikh tutup insyaAllah 2 Julai ni. So kalau ada di antara pendengar, mungkin ada maklum koperasi ke mana, mungkin boleh sharekan iklan ni lah. Alright, okay. Seterusnya peluang-peluang yang masih kita buka iaitu insentif pembukaan akaun syarikat kali pertama. Okay. Tuan-tuan pun sedia maklum akaun syarikat ni orang kata bila kita perniagaan tu makin nak expand, kita perlu ada akaun syarikat ni. Jadi kami di peringkat pelaksana, okay, ni based on kita punya pengalaman lah. Bila kita buka permohonan untuk grant, kebanyakannya kita terima bila kita minta akaun syarikat, kebanyakannya yang submit pada BUJB saving account peribadi untuk syarikat. Maknanya dia masukkan duit dia berniaga kat dalam akaun peribadi. Jadi ini salah satu usaha kami kerajaan negeri. Kita telah berkolaborasi dengan 8 buah bank komersial. Okay, seperti yang tuan-tuan boleh nampak di paparan kita ada Affinbank, Agrobank, Muamalat Bank Islam, CIMB, Maybank, MBSP dan juga RHP. Okey, apa yang kami maknanya kolaborasi between kerajaan dengan 8 buah bank ni, kita dah bincang macam mana cara nak mudahkan usahawan kat luar sana buka current account atau account syarikat ni, orang kata nak mudahkan tanpa introducer. So alhamdulillah semua bank ni bersetuju. Jadi saya mohon sangat kepada semua usahawan yang masih belum mempunyai akaun syarikat, tolong ambil peluang ni daftar kat link yang kita ada, okey. Untuk pilih, tuan-tuan boleh pilih nak masuk bank mana. Okay, the best part is bila dah daftar, okay, pertama dah lah tanpa introducer, kemudian kita dah cuba deal. Tuan-tuan pun tahu kalau nak buka akaun syarikat mungkin atau mana yang belum tahu, sekurang-kurangnya ada bank yang minta 1,000 atau 2,000 atau 3,000 pun ada untuk letak sebagai deposit kalau nak buka akaun syarikat. So dah lah kita dealkan, maksudnya kerajaan dah dapat persetujuan daripada bank tanpa introducer. So deposit pun paling tinggi 500 sahaja. Dalam 88 bank ni, saya bocor rahsia sikit, dalam 88 bank ni ada bank yang bagi zero deposit. Ada 3 bank yang tak perlu pun letak deposit, daftar je. Okay. Selebihnya ada 5 bank lagi, selebihnya paling tinggi pun 500 pun still okay. Kita pula kami bagi pilihan pada usahawan sebab yelah kita pun faham mungkin ada yang tak prefer dengan bank B, bank C,
Itu pilihan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi dah lah daftar tanpa introducer. Bila masuk kena pula bank yang zero deposit tu, bila dah buka ada bukti, kerajaan negeri akan masukkan RM200 sebagai insentif. Okey? So, mana nak dapat tu tuan-tuan dan puan-puan? Jadi jangan lepaskan peluang. Kita ada baki lagi sikit ni nak dihabiskan. So siapa cepat, insya-Allah siapa cepat, saya boleh kongsi siapa cepat dia dapat. Maknanya kita akan proses benda ni. Sebab peruntukan yang kita buat, kita dah open saya rasa dalam bulan Mac itu. So masih ada lagi baki. Kota kami dengan pihak bank. Jadi jangan lepaskan peluang untuk insentif pembukaan akaun syarikat. Alright. Seterusnya perkasa IP Johor. Okey, saya share apa yang kita tengah open lagi. Okey, kita buka lagi untuk permohonan. Perkasa IP Johor ni adalah insentif merangkumi pendaftaran harta intelek. Okey. Mungkin ada di antara usahawan ni nak contoh saya bagi contoh Ainilicious buka decade. Dia nak buat pendaftaran cap dagangan lah, TM kan. So sebenarnya puan Ainilicious nak daftar kan, dia ada kos kan, kos untuk buka filing apa benda semua. Okey, itu yang diberi bantuan atau insentif dari kerajaan. Maknanya pendaftaran kali pertama kita nak buka file kat MyPo tu. Untuk pendaftaran harta intelek ni ada macam-macam jenis pula. Okey, ada cap dagang, ada nak buat patent, ada reka bentuk penderasian. Okey, kita ada terima permohonan dia memang nak patentkan atau dia nak buat reka bentuk dia punya kerusi tu, pandangan sisi kerusi dia. Macam itulah. Kemudian ada petunjuk geografi, okey. Kemudian hak cipta. So ada jenis-jenis pendaftaran harta intelek ni, tuan-tuan boleh pilih salah satu dan insentif diberikan kepada salah satu sahaja. Maknanya permohonan valid untuk satu permohonan. Okey. Dan berita baik, permohonan ni kita masih buka lagi. Alhamdulillah untuk bilangan yang fasa 1 tu kita dah luluskan lebih kurang dalam 40 permohonan. So baki tu ada lagi ruang, tolonglah ambil peluang untuk usahawan bagi mana-mana yang nak membuat pendaftaran harta intelek. Alright. Okey. Terusnya PUJB juga aktif sebab kita faham kalau dulu memang kita buat kursus secara fizikal, pergi ke setiap daerah, tapi memandangkan dengan situasi sekarang, nak tak nak kami cuba pelbagai cara. Kita kena kreatif, semua orang sekarang kena kreatif, dan salah satu kaedahnya kami cuba untuk educate para usahawan adalah melalui taklimat iaitu PUJB Biztalk secara atas talian. So mana-mana yang pernah mengikuti page PUJB, sudah pasti tuan-tuan maklum berkaitan dengan PUJB Biztalk. Kita memang actively setiap minggu ada talk, ada taklimat daripada agensi, daripada konsultan atau perunding yang mengikut profesional bidang masing-masing, and then kita ada juga sharing session daripada usahawan. So jangan lupa untuk ikuti kita punya pelbagai taklimat keusahawanan daripada PUJB Biztalk. Alright. So selain daripada tu, orang kata nak mengikuti peredaran sekarang ni, pihak PUJB pun kita ada our channel dekat PUJB TV. Saya minta sangat tuan-tuan yang ada pada pagi ni, please subscribe kita punya PUJB TV untuk mendapatkan kita ada banyak program promosi usahawan Johor. So mungkin dekat sini tuan-tuan boleh tengoklah macam-macam jenis perniagaan yang usahawan lakukan. Di samping tu, pada saya, apa pun kan, kita kena support each other. Sebab kalau kita tak support, macam mana kita nak naikkan balik ekonomi yang ada sekarang ni kan? So memang mungkin kadang-kadang kita jumpa setengah usaha tu dia daripada kata peniaga kecil je. Tapi kalau daripada situlah kita cuba, mana yang kita boleh support atau sokong, kita cuba bantu. Alright.
So seterusnya saya rasa Puan Amirah, saya punya taklimat dari PUJB ni memang ringkas because saya share apa yang kita maksudnya program ini sahaja. Sebab kalau saya nak share, saya nak cerita lebih lanjut pasal geran-geran yang lain yang dah tutup, buat orang marah je pada saya lah. Jadi kalau selebihnya nak penerangan lanjut atau nak tengok taklimat yang PUJB stock tadi, semua viewer ataupun semua yang ada pada pagi ni boleh ke kita punya media sosial. Kalau di FB Perbadanan Usahawan Johor, PUJB atau di Instagram pujb.official, Instagram dan juga Twitter, dan kita punya YouTube pujb.tv. Alright. Jadi sambil-sambil tu Cik Amira, saya difahamkan ada soalan, mungkin saya boleh terus baca daripada Encik Hairul Nizam. Betul Puan, Puan terus baca ke? Alright, boleh. Saya terus baca. Hairul Nizam, Encik Hairul Nizam memang macam tertarik dengan geran orang lokal. Adakah bantuan ini terhad kepada warga Johor sahaja atau terbuka kepada mana-mana usahawan selagi mana berniaga di negeri Johor? Okey. Yes, geran orang lokal. Macam saya dah jangka lah. Soalan ni memang banyak untuk geran orang lokal. Okey, goal ni, geran orang lokal, bantuan ni memang kita berikan kepada semua usahawan yang beroperasi di dalam negeri Johor. Okey, maknanya beroperasi dalam negeri Johor. Dan kalau kata yang dia berdagang atau orang kata dia berhijrah ke negeri Johor ni, sekurang-kurangnya bermastautin 5 tahun berturut-turut di dalam negeri Johor. Kita faham kadang-kadang ada orang Pahang dia kahwin dengan orang Johor kan, so duduk dekat Johor dia bisnes. So yang itu kes-kes macam tu pun tak ada masalah as long as berniaga atau beroperasi di dalam negeri Johor. So untuk geran orang lokal ni setakat untuk hari ni memang dah tutup permohonan. Okey, doa-doa banyak, mudah-mudahan ada lagi tahun depan. Kita tengok kluster mana yang atau sektor mana yang kerajaan boleh berikan lah. Alright. Okey, selain daripada itu saya nak share sedikit antara selain daripada program promosi, sambil-sambil kita dapatkan soalan Puan Amirah, saya suka nak kongsi program promosi pemasaran Johor. Mungkin saya boleh share sedikit video daripada PUJB. Puan tak ada masalah, dipersilakan Puan. Alright. So ni pejabat kami terletak di Gelang Patah. Okey, ni bos saya pengurus besar Cik Omar Radi bin Kosni. Dapat manfaat daripada program-program kita. So program ni salah satu program bentuk geran lah kita bagi. Kita ada senarai usahawan. Sebenarnya adalah bukan sebuah syarikat di bawah kumpulan pemodalan dalam kumpulan ataupun kumpulan PDT. Ia merupakan sebuah kerajaan yang telah diberi mandat sebagai penyedia dan penyalaran program keusahawanan bagi negeri Johor. Antara program yang kita buat adalah sama ada program-program berbentuk latihan, insentif dan geran-geran yang kita bagi pihak kerajaan. Program promosi pemasaran usahawan ini adalah satu program berbentuk kita berikan usahawan kecil ini bina-bina pendek atau bina-bina pendek tentang apa juga produk-produk dan perkhidmatan yang mereka sediakan. Melalui program ini, usahawan bukan sekadar memampalkan atau mengeluarkan, memberitahu orang produk-produk mereka, perkhidmatan mereka, tetapi mereka juga berkongsi jatuh bangun macam mana suatu perusahaan atau perniagaan mereka rasakan daripada dengan keadaan pandemik sekarang ni, dengan keadaan ekonomi yang sedang menurun di mana pelbagai usaha mereka lakukan, dan akhirnya bagaimana PUJB dapat membantu mereka nak bangkit semula daripada kejatuhan perniagaan yang telah mereka lalui. Kalau sebelum ini kita ada jelajah underground di mana kita tayangkan siaran mereka ni
video-video mereka tu di media-media utama. Bagi kali kedua ni atau siri kedua ni kita akan tayangkan di channel-channel digital seperti di YouTube dan juga FB dan Instagram dan sebagainya, media sosial lah. Okay, untuk tahun ni seramai 45 usahawan telah terpilih di mana surat kelulusan pun telah disampaikan oleh pengumuman YB Pengurusi Expo kita untuk Maiza. Setiap 45 orang ni mewakili semua daerah dan beberapa kluster utama lah, pelancongan, program-program kreatif dan sebagainya. Dan untuk usaha-usaha yang terpilih dalam program ini, mereka seterusnya akan diberikan latihan secara percuma. Macam mana untuk boost dia orang punya bisnes secara online, maksudnya digital online ataupun marketing online untuk perniagaan mereka. Kalau ikutkan memang ramai yang kita nak bagi, tapi memenangkan program ini adalah program tahunan. InsyaAllah tahun ini kita ambil portfolio. Okay, tahun depan kita akan ambil lagi beberapa ramai. Dan sebenarnya kenapa portfolio sebenarnya kalau boleh kita nak usaha-usaha ini menjadi mentor dan contoh kepada usaha-usaha lain. Dan kita pun ada program-program lain. Sepanjang tahun ni banyak ada program-program yang untuk membantu usaha-usaha. So untuk program-program lain kita ada grant orang lokal, kita ada insentif padanan perniagaan dan sebagainya. So banyaklah. InsyaAllah banyak tahun kita akan. Okey, kepada usaha-usahaan boleh hubungi kami di nombor yang tertera dan juga lawanlah media-media sosial kami yang ada. Alright, so tu sedikit lah berkaitan dengan program pemasaran usahawan Johor yang dilaksanakan oleh PGB. Okay, sama-sama itu Puan Amira, saya boleh baca ada beberapa soalan yang diajukan, okay? Puan, boleh Puan. Dalam tempoh PKP adakah pejabat PGB? Okay, dalam tempoh PKP, alhamdulillah kami masih beroperasi. Namun waktu operasi PUJB adalah daripada jam 8.30 pagi hingga 3.30 petang. Okey. Namun yang demikian, kalau kata tak sempat nak datang sini atau ialah kita pun faham kan ini lockdown, tiada masalah, maknanya melalui FB page kami, tuan-tuan boleh DM, okey? Sebab kita memang actively jawab apa juga persoalan yang diajukan dalam kita punya DM inbox page PUJB. Okey, selain daripada itu, daripada Puan Nadia Syazwani, permohonan buka akaun syarikat masih dibuka lagi ya Puan, dan bagaimana untuk mohon? Alright, thank you Puan Nadia. Untuk insentif pembukaan akaun syarikat, yes, kita buka lagi. Okey, jadi saya minta pergi ke kita punya page Perbadanan Usahawan Johor. Okey, dekat situ ada iklan insentif pembukaan akaun syarikat, just isi Google Form. Okey. Semua permohonan di bawah PUJB bermula pada tahun ni memang kita guna pakai kaedah isi secara online lah. Jadi untuk iPass ke Perkasa IP Johor ke ataupun yang lain-lain semua kena scan untuk daftar ataupun terus masuk ke link untuk membuat permohonan. Okay. Alright. COVID-19 memberi impak negatif kepada semua usahawan termasuk kalangan pengusaha PKS. Apakah fokus PUJB terkini untuk membantu syarikat yang benar-benar terjejas? Okey. Memang kita tak nafikan ada banyak sangat kita terima aduan ataupun melalui panggilan telefon. Kadang-kadang usahawan ni dia tak tahu kan nak cerita kat siapa. So PUJB sering kali dapat panggilan telefon ataupun ada yang memang maklumkan macam mana jatuhnya during pandemik ni. Even kami ada buat sedikit kaji selidik kepada PKS di Johor, dan saya boleh cakap 71% daripada responden yang kita buat kaji selidik tu memang memerlukan pembiayaan. Jadi selain daripada bantuan-bantuan yang telah, sebab kami ni bawah anak syarikat kerajaan negeri, apa jua bantuan adalah berdasarkan daripada mandat daripada Kerajaan Negeri Johor, dan melalui prihatin rakyat ekonomi, pakej rangsangan ekonomi bagi Kerajaan Negeri Johor,
saya difahamkan ada beberapa bantuan yang diberikan untuk peniaga-peniaga atau penjaja di bawah PBT. Jadi cuba kita sedaya upayalah daripada situ kita mencuba menyokong apa jua bantuan yang diberikan oleh pihak kerajaan negeri. Okey, kemudian apa syarat-syarat kelayakan untuk memohon bantuan? Terima kasih Cik Akil. Syarat-syarat kelayakan nak memohon bantuan ni sebenarnya bantuan ada berbagai jenis bantuan lah. Cuma kita nak tahu you nak mohon yang mana satu. Sebab setiap permohonan tu berbeza-beza dia punya kriteria dia. Tapi kebanyakan yang asas bantuan yang asas of course SSM, dan juga kebiasaannya agensi dia nak tengok penyata kewangan syarikat ataupun enterprise itu. Okey. Saya mungkin ada lagi bagaimana peniaga kecil yang tidak memiliki permit untuk memohon bantuan. Alright. Okey, bagi perniagaan fondasi kecil yang tiada permit untuk memohon bantuan, okey, apa yang kita praktiskan di bawah program misi jejak PKS Johor, okey, sekurang-kurangnya pihak tuan perlu mendapat pengesahan daripada pejabat daerah ataupun adun kawasan, okey, untuk kita mengesahkan bahawa perniagaan tuan ataupun memang orang kata memang betul berniaga. So tu salah satu kaedah yang kami gunakan lah. Sebab untuk makluman PUJB ni kita tak ada pejabat di setiap daerah. Kami hanya beroperasi maksudnya pejabat kami hanyalah di Johor Bahru. Jadi untuk daerah yang lain-lain kita bekerjasama rapat dan baik dengan pejabat daerah di dalam negeri Johor. Jadi itulah bagi menjawab persoalan Cik Akil tadi, perlu mendapat pengesahan perniagaan daripada pejabat daerah. Okey. Alright, mungkin saya sambil-sambil tu kepada para pendengar yang nak buat yang ada menjalankan perniagaan, boleh saya tahu tak apa bidang atau perusahaan yang tuan-puan sedang jalankan sekarang? Okey. Alright, jadi sebentar tu Cik Harun Nizam, apakah pengusaha PKS yang beroperasi dari rumah, home based business berpeluang untuk memohon bantuan? Setakat ni untuk home based ni saya rujukkan dengan permohonan gold tu, kita memang keutamaan diberikan kepada mana-mana yang ada premis. Namun yang demikian sekiranya usahawan tu betul dia menunjukkan maksudnya kesusahan beroperasi sepenuh masa tu, kita ada juga meluluskan permohonan yang beroperasi di dalam rumah ni. Okey, macam PUJB ni, okey, kita faham ramai usahawan yang hubungi PUJB. So bila ada macam-macam isu yang diutarakan pada PUJB. Tapi biasanya sekiranya pihak PUJB tak ada bantuan yang bersesuaian dengan usahawan pada ketika itu, kita akan, macam saya maklum tadi, kita akan cuba salurkan kepada agensi yang berkaitan. Salurkan tu dalam arti kata bukan selalu pakai bagi macam tu je, tak. Sampai ke tahap kami PUJB akan hubungi contoh agensi macam Mara, kita akan hubungi, okey puan ada daripada ni batu bahat diperlukan, boleh tak? Sampai ke tahap situ kita akan connectkan dengan pihak pejabat yang betul-betul sesuai untuk bantuan tersebut. So nak dapat puaskan hati semua pihak kalau kontak PUJB untuk dapatkan bantuan tu, kita akui ada yang kita tak dapat nak bantu, tapi kami cuba salurkan pada mana-mana agensi yang berkaitan. Even SME Corp pun saya rasa selalu kena kacau dengan pihak PUJB lah, kita majukan permohonan yang sesuai dengan produk daripada agensi. Okey. Puan, bukan kacau, berkolaborasi. Ya saya? Bukan kacau, mana ada kacau. So kita berkolaborasi dengan PUJB. Sebab bukan saja among PKS kan nak kena support each other. Saya yakin kita among agency pun kita support each other because kita share usahawan kan, kita cuba berikan sebaik mungkin apa yang boleh dimanfaatkan oleh pihak usahawan. Okey.
Mungkin ada di kalangan ni Cik Amira, ada tak usahawan yang mungkin boleh sharekan buat perniagaan apa? Kita mungkin boleh sekali sepintas lalu lah. Kalau ada masa, masih ada masa di sini. Itulah Puan, kita tunggu chat di ruang chat ni. Alright. Okay. Sambil-sambil tu mungkin kita boleh share video promosi yang kita ada laksanakan. Okay. Okay, sebentar Cik Amira. Ya Puan, boleh Puan. Good grammar and spelling are important, but if you want to write Alright. Okay. Boleh. So ni salah satu program yang kita bagi geran berbentuk promosi promosi pada perniagaan usahawan tu, maknanya kita sponsor penggambaran yang profesional dan hasilkan short video lah untuk disiarkan sebagai promosi. Kita tengok trend, biasanya kalau seni dalam galeri di bandar urban, tapi saya terfikir masyarakat ni ada di luar bandar dan di bandar, makanya di luar bandar tu tidak ada lagi yang boleh nak kongsi bersama. Jadi saya inisiat yang di luar bandar supaya orang ataupun masyarakat di luar bandar ni dapat juga menikmati dan merasai apa dia seni. Assalamualaikum, nama saya Fakhur Zaman bin Muhammad Sambas. Saya mengusahakan ujung tanah administrasi yang terletak di Kampung Balai Raya Serai Baru. Ini cerita saya. Kemudian kita progres. Alright, okay. Saya rasa teaser saja kita boleh share dengan tuan-tuan dan puan-puan semua. Selanjutnya kena subscribe PUJB TV PUJB.tv, bagi tontonan secara menyeluruh bagi semua program-program yang kita buat antara program promosi itu. Okay, next question saya terima. PUJB turut menyediakan sewa premis berbentuk SOHO atau SOHO. Okay. Single office, home office. Okay, alright. Kita punya ruang-ruang perniagaan ni ada pelbagai jenis. Setakat ini untuk SOHO atau SOHO ni belum ada lagi. InsyaAllah dalam kita punya planning akan datang akan ada konsep SOHO and SOHO ni. Cuma sekarang lot komersial ni berbentuk macam yang ada di sekitar Johor ni, ada yang premis tingkat bawah, ada yang tingkat atas, so ada banyak lagi. So untuk lanjut boleh hubungi pihak PUJB. Alright, okay, terima kasih. Seterusnya Puan, bantuan dari PUJB ni khas untuk mitra sahaja atau terbuka kepada usahawan Johor? Okay, bantuan dari PUJB ni kita terbuka kepada semua kaum yang beroperasi di dalam negeri Johor. Okay, thank you SNRDBH. Okay, terima kasih. Okay, saya rasa sharekan link untuk permohonan supaya perusahaan dapat maklum dengan lebih jelas. Okay, yang ini nanti saya minta pihak host pihak Semicorp sharekan link supaya usahawan dapat maklum dengan lebih jelas. Okay, so saya rasa mungkin cukup taklimat saya pada pagi ini. Mungkin daripada Puan Amira ada apa-apa lagi pertanyaan? Puan, saya ada satu lagi soalan daripada luar. Dia bertanya daripada Puan Amy, ada bantuan khas untuk industri perkhidmatan perkahwinan, catering, juru makeup atau fotografi? Alright, okay. Sebenarnya ada di bawah geran orang lokal, tapi macam saya maklumlah untuk
goal 3.0 kita dah tutup permohonan. Okey, insyaAllah tahun depan kalau ada buka awal tahun, biasanya untuk geran orang lokal ni kita akan buka iklan pada awal tahun. Okey, jadi jangan lepaskan peluang cuba mohon apa yang Puan Amira sebut tadi, memang kita ada bagi bantuan lah. Macam juru makeup, spa dan kecantikan, fotografer, kita memang ada bagi bantuan. Okey? Boleh. Ada lagi soalan Puan. Soalan lagi Puan. Dia bertanya, di mana saya boleh lihat senarai permis yang boleh disewa? Oh, okay. Good question. So nanti boleh follow, boleh buka page PUJB, Facebook, Perbadanan Usahawan Johor. Sebab kita ada semua senarai ruang-ruang perniagaan atau komersial yang masih available dengan nilai sekali, dengan sewa nilai kadar dia berapa sekali. Okay, insyaAllah kadar yang diberikan tu tak murah sangat, tak tinggi sangat. So insyaAllah orang kata berbaloi lah dengan harga kadar sewaan yang diberikan. Okay. Tu kalau boleh nampak kat skrin kan, di bawah premis untuk disewa, kita sharekan sikit Puan Amira. Boleh Puan. Ada sekarang Puan dekat live kita punya Facebook tu. Di Facebook Perbadanan Usahawan Johor untuk mendapatkan maklumat lanjut berkaitan dengan premis untuk disewa. So macam inilah contoh iklan kami. Contoh di kedai Pejabat Perumahan Desa Rakyat, berapa luas dia, berapa jumlah sewa dia, okey. So boleh hubungi 0751025542. Okey, dan bercakap dengan Encik Yusri, Encik Izrul atau Encik Aswimi. Okey, ini kita punya tim daripada Jabatan Infra. Alright. Nesa Naimat, bagaimana nak mohon online ke mohon harta intelek untuk jenama produk? Yes Puan Nisa, Puan kena mohon secara online, pergi ke kita punya Facebook page PUJB Perbadanan Usahawan Johor, dapatkan iklan Perkasa IP Johor. Dekat situ ada link Puan, terus daftar dekat link. Okey, jangan lepaskan peluang. Memang kita tengah dapatkan lagi permohonan untuk Perkasa IP Johor. Seterusnya Encik Zaidi Zainal Abidin, Puan, apakah program promosi pemasaran usahawan seperti yang dilaksanakan tu akan diteruskan lagi? Yes Encik Zaidi, promosi pemasaran usahawan Johor ni kita akan teruskan lagi insya-Allah pada tahun ni. Kalau boleh lebih daripada 45 usahawan kita cuba bagi peluang kali ni. InsyaAllah kita akan teruskan dan nantikan untuk program promosi usahawan Johor. Okay. So ada apa-apa lagi ke? Tak dapat nak berinteraksi lah dengan usahawan. Kalau ada boleh share siapa-siapa yang berniaga, buat networking. So kalau biasanya dalam sesi taklimat live macam ni, saya suka usahawan tu dia share buat produk apa and then apa yang diperlukan. So at least kita boleh tahu kan dalam masa yang singkat ni kita boleh buat networking. Puan? Okay, ya Cik Amira. Ramai usahawan malu nak ke depan mungkin. Okey, atau macam ni boleh tak saya mulakan dengan siapa Puan Nisa Naimat ke? Puan berniaga apa? Mungkin boleh share dekat sini. Mungkin Puan dekat kita lancar, mungkin internet diorang jadi lambat kan? Okay, alright, tak ada masalah. Tapi memang benda ni recorded kan Puan Amira? Maknanya usahawan akan boleh ulang siar kan dengan apa yang saya bagi taklimat hari ni. Betul Puan. Jadi jika yang tak ada nak bertanya lagi, boleh kalau mungkin nak one to one station dengan Puan atau dengan tim Puan, mungkin Puan boleh kongsikan alamat email atau talian yang boleh dihubungi? Alright, okay, boleh. Mungkin kita sharekan. Okay.
Alamat untuk hubungi PUJB, macam saya share tadi, kita ada di laman sosial Perbadanan Usahawan Johor. Boleh direct terus kita punya inbox page PUJB. Kami memang aktif menjawab segala persoalan di sana. Ataupun kita ada laman sosial lain pujb.official di Instagram dan juga Twitter. Dan juga kita ada YouTube, tolong subscribe pujb.tv. Ataupun pihak tuan nak hubungi saya menerusi email, boleh emailkan pada Nurul Hayat Abdul Jalal, sambung nurulhayatabduljalal@gmail.com, ataupun boleh hubungi pejabat PUJB di talian 07 510 2542. Okey, 07 510 2542. Okey, dan waktu operasi kami during PKP ni adalah 8.30 pagi hingga 3.30 petang. Okey, Puan Amira, saya rasa itu sahaja untuk taklimat saya pada pagi ini. Saya mohon maaf sekiranya kalau ada yang tak berapa jelas ataupun salah maksud bagi pihak puan, saya minta maaf. Segala kelemahan itu datangnya daripada diri saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan atas perkongsian seperti tadi. Alhamdulillah banyak program-program dan insentif yang disediakan oleh PUJB dan Kerajaan Negeri Johor untuk PKS Johor. Jadi kepada PKS Johor, ambil peluang dan berhubung dengan PUJB di talian 0751025542 8.30 pagi hingga 3.30 petang. Betul Puan? Betul. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum kita tamatkan sesi ini, jangan lupa untuk melawat e-pameran Minggu PKS 2021 di platform MyAssist MSME di www.msme.gov.my dan klik masuk ke e-pameran. Juga jangan ketinggalan mengikuti pelbagai sesi webinar yang akan berjalan sepanjang Minggu PKS 2021. Sentiasa ikut media sosial kami untuk mendapatkan pautan webinar tersebut. Dengan ini berakhirlah sesi Pocket Talk pada pagi ini oleh Pejabat Negeri Johor. Terima kasih Puan Nurul Hayat. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Dah stop ke?